Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Pada siri kali ini, saya ingin memberi penerangan mengenai persediaan atau tips menghadapi kejohanan. Kepada individu yang terlibat, perlu mengetahui tips ini supaya lebih berpengetahuan dan berdisiplin dalam persediaan awal latihan, persediaan sebelum masuk gelanggang, semasa kejohanan berlangsung dan selepas kejohanan. Tips ini saya susun khusus kepada anda yang terlibat secara langsung supaya dapat memahami dengan lebih jelas apa yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang individu yang diberi amanah untuk memikul tugas supaya berjalan lebih lancar. Ilmu pengetahuan dan pengalaman cukup penting kepada individu yang ingin maju dan bergerak ke hadapan. Kembali selepas ini. Saya akan terangkan 4 bahagian persediaan menghadapi kejohanan yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang terlibat secara langsung dalam permainan carrom. Bahagian pertama, persediaan awal latihan. Bahagian kedua, persediaan sebelum masuk gelanggang. Bahagian ketiga, semasa kejohanan berlangsung. Dan yang terakhir, bahagian keempat, selepas kejohanan. 4 bahagian persediaan ini yang bakal saya terangkan cukup penting untuk membina pemain dan pasukan yang lebih mantap. Perlu diingat, membina dan membangunkan pemain dan pasukan bukan satu perkara yang mudah kerana ianya memerlukan disiplin dan komitmen yang cukup tinggi, iaitu bermula dengan pengurus, jurulatih dan pemain-pemain. Di samping itu juga untuk membangunkan kemahiran teknik dan skill tiada jalan singkat kerana ianya memerlukan masa yang agak panjang. Berikut adalah 4 garis panduan persediaan yang sepatutnya ada kepada setiap individu yang terlibat dalam permainan carrom. Bahagian pertama, persediaan awal latihan. Nombor 1, organisasi atau kelab perlu melantik seorang pengurus untuk membentuk dan mengendalikan pasukan dengan baik. Pengurus yang dilantik adalah yang terpilih untuk menjalankan tugas bukan sahaja sebagai pemimpin tetapi sebagai payung kepada pasukannya. Pengurus perlu mengetahui sedikit sebanyak dalam permainan carrom. Tanpa asas pengetahuan dalam permainan carrom, ianya agak sukar bagi seorang pengurus untuk mengurus pasukannya dengan baik. Seorang pengurus juga perlu melihat secara keseluruhan dalam membangunkan pasukan yang mantap dan berwibawa. Nombor 2, peralatan permainan adalah satu perkara yang cukup penting untuk membangunkan pemain dan pasukan. Tanpa peralatan permainan, sudah pasti mustahil untuk mempunyai pemain dan pasukan yang mantap. Oleh yang demikian, pengurus perlu mencari dan membeli set peralatan carrom. Pengurus perlu bertindak dengan bijak, membeli peralatan carrom kerana ini merupakan satu pelaburan yang cukup penting untuk membangunkan pasukan yang mantap. Jenama, spesifikasi dan kualiti perlu diambil kira dan jangan hanya melihat kepada kos sahaja. Dalam hal ini, pengurus perlu membuat kajian mengenai peralatan yang terbaik dan membuat persediaan bajet yang bakal dilaburkan untuk pembelian peralatan permainan. Ini adalah satu pelaburan jangka panjang. Nombor 3, pengurus hendaklah menjaga kebajikan pasukan di bawah jagaannya supaya terurus dalam pelbagai aspek demi membangunkan pasukan dan keceriaan di dalam pasukannya. Sebagai contoh, pengurus perlu menyediakan kemudahan tepat untuk berlatih dengan selesa, menyediakan pakaian seragam iaitu jersey, juga boleh menaikkan semangat dan moral pemain di dalam pasukan. Dan lebih menarik lagi, sediakan logo pasukan sebagai kata-kata motivasi yang pendek tetapi penuh makna untuk menaikkan semangat juang di dalam diri pemain. Jadikan kata-kata tersebut sebagai
motor pasukan. Nombor 4, selepas mempunyai peralatan yang lengkap, maka pengurus masih mempunyai satu tugas yang penting, iaitu perlu mencari seorang jurulatih untuk melatih pemain-pemainnya dalam mempersiapkan satu pasukan yang mantap untuk menghadapi kejohanan yang bakal diadakan. Pengurus perlu memahami ciri-ciri seorang jurulatih yang berwibawa dan berpengetahuan dari segi undang-undang permainan dan skill untuk membangunkan kemahiran setiap pemain dan memperkasakan pasukannya secara keseluruhan. Nombor 5, jurulatih perlu menjadikan jadual latihan dan modul yang lengkap untuk pasukan yang bakal dilatih. Sebelum menjalankan tugas, jurulatih perlu juga menerangkan kepada pengurus corak latihan dan modul dan latihan yang bakal dikendalikan olehnya. Dalam masa yang sama, pengurus juga boleh mengikuti latihan bagi menambahkan ilmu pengetahuan dalam permainan carom. Di samping mengawasi pasukannya, jurulatih hendaklah tegas di dalam latihan tetapi tidak perlu emosional dengan kata-kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Ini akan menimbulkan suasana yang tegang dan hubungan yang tidak baik di antara mereka. Kata-kata semangat dan motivasi perlu diutamakan di dalam latihan. Nombor 6, jurulatih perlu mempunyai satu sistem dan modul latihan yang menarik dan bersistematik untuk membangunkan skill dan kemahiran di samping mendisiplinkan pemain-pemain di bawah jagaannya. Modul latihan yang diberikan bukan hanya terpakai semasa latihan bersama, tetapi juga modul yang boleh dilakukan di luar latihan rasmi supaya ada di antara pemain-pemain yang ingin melakukan latihan bersendirian dari masa ke semasa. Nombor 7, pengurus perlu memberi hak sepenuhnya kepada jurulatih untuk memilih pemain yang bakal mewakili pasukannya. Jurulatih perlu menerangkan kepada pengurus pasukan mengenai pemilihan pemain-pemain yang tiada pilih kasih dan berdasarkan merit pencapaian setiap pemain. Di antara jurulatih dan pengurus perlu diadakan perbincangan dari masa ke semasa berdasarkan laporan pemain-pemain. Begitu juga jurulatih dan pemain perlu duduk berbincang untuk mencapai kata sepakat dalam latihan supaya suasana harmoni semasa latihan. Perbincangan dua hala perlu untuk mengetahui dan memahami supaya jurulatih dan pemain mempunyai arah tujuan yang sama. Nombor 8, di samping menjalankan latihan meningkatkan kemahiran bermain, pemain-pemain juga perlu untuk menjaga fizikal dalam keadaan yang memuaskan. Oleh itu, latihan fizikal perlu dilakukan secara regular supaya dapat membina kekuatan luaran dan dalaman. Jangan sesekali memandang mudah dalam penjagaan fizikal walaupun hanya bermain carom, kerana pemain berada dalam keadaan duduk yang agak lama dalam sesuatu perlawanan di sepanjang kejohanan berlangsung. Oleh itu, penjagaan fizikal amat penting kepada pemain-pemain.
Nombor 9. Pemain perlu mempunyai komitmen yang cukup tinggi untuk berjaya. Modul dan latihan yang ditunjukkan oleh jurulatih adalah panduan semata-mata. Oleh itu, pemain-pemain perlu melakukan sendiri untuk berjaya berdasarkan modul dan latihan yang ditunjukkan oleh jurulatih. Kemahiran yang dibina adalah untuk diri sendiri dan jangan salahkan jurulatih jika pemain sendiri gagal mengikuti latihan dan meningkatkan kemahiran. Pemain hendaklah sentiasa menghadirkan diri untuk latihan bersama jurulatih supaya tidak ketinggalan dalam latihan. Di samping itu juga, pemain perlu mengambil peluang untuk berlatih secara bersendirian untuk mengulang kaji supaya lebih memahami modul yang diberikan semasa latihan. Nombor 10. Pemain hendaklah mempunyai striker sendiri dan lebih baik jika mempunyai beberapa striker. Pemain perlu berlatih dengan strikernya supaya dapat melahirkan kesaksian striker dengan pemain. Untuk memiliki striker berkualiti, carilah bahan yang berkualiti juga. Dan potongan striker juga penting bersesuaian dengan cara menjenting. Pemain perlu memeriksa striker yang hendak dibawa ke tempat kejohanan supaya berada dalam keadaan yang terbaik. Jika memerlukan pemukaan bawah striker diasah, maka asah terlebih dahulu, iaitu beberapa hari sebelum kejohanan. Bawalah beberapa striker yang ada kesaksian dengan pemain dan simpan terus di dalam beg supaya tidak tertinggal untuk dibawa ke tempat kejohanan. Nombor 11. Jika ada di antara pemain yang berkemampuan, adalah lebih baik memiliki set papan carom sendiri di rumah supaya sentiasa ada sentuhan. Dengan lain perkataan, mudah untuk berlatih jika ada kelampangan. Dalam latihan tambahan bersendirian, lakulah latihan yang agak kreatif dengan imajinasi sendiri. Jika anda berkesempatan dan ada ruang waktu, jalanilah latihan sekitar sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari untuk meningkatkan kemahiran. Latihan ini cukup penting bukan sahaja untuk meningkatkan skill kemahiran permainan dan dalam masa yang sama supaya tidak mudah lupa undang-undang permainan. Bahagian kedua, persediaan sebelum masuk gelanggang. Nombor 1, pemain terutamanya perlu menjaga pemakanan yang diambil di sepanjang kejohanan berlangsung. Bermula dengan sarapan pagi dan seterusnya makanan tengah hari. Jangan makan dan minum terlalu banyak dan tidak mengambil makanan yang terlampau pedas. Makanan yang berlebihan dan pedas membuatkan perut pemain tidak selesa dan akan kerap ketandas. Jika ini berlaku, ianya akan mengganggu corak permainan dan juga tidak selesa ketika dalam perlawanan. Nombor 2, pemain perlu datang lebih awal untuk menguji papan carom yang berada di gelanggang dan juga menguji striker yang mana lebih sesuai untuk digunakan semasa perlawanan. Ini penting untuk merasakan keadaan permukaan papan carom di tempat kejohanan dan juga cuba mendapatkan keserasian secepat mungkin. Walaupun pada dasarnya melihat sekali imbas papan carom
nampaknya sama, tetapi ianya memerlukan juga penelitian semasa pemain untuk merasakan kesaksian dalam perlawanan nanti. Di samping itu juga, pemain dapat merasakan permukaan papan carom yang akan memberikan satu kelebihan kepada dirinya semasa dalam perlawanan. Nombor 3. Sebelum kejohanan, pemain perlu membuat pengesahan striker dan hendaklah diluluskan oleh pengadil teknikal. Cara pengesahan striker bergantung kepada pihak penganjur. Ada yang menggunakan pelekat atau stiker dan ada yang hanya menggunakan chalk di atas striker. Pastikan di sepanjang kejohanan berlangsung, pemain hendaklah menjaga pelekat atau stiker daripada jatuh atau hilang, yang akan menjadikan satu isu bila pengadil yang bertugas mendapati pelekat atau stiker hilang di atas striker. Begitu juga jika chop sudah tidak kelihatan, ada baiknya pemain membuat pengesahan semula untuk dicop supaya tidak menjadi satu isu di antara pengadil, pemain dan juga pihak lawan. Nombor 4, pemain hendaklah sentiasa mengikut undang-undang permainan semasa bertanding di sepanjang kejohanan dan juga mematuhi peraturan am kejohanan yang disediakan oleh pihak penganjur. Menjaga adab-adab semasa kejohanan juga penting supaya pemain dan pasukan mengelak daripada akhlak yang tidak baik semasa di gelanggang. Jika terdapat masalah atau tidak berpuas hati, maka pemain hendaklah melalui saluran dan peraturan yang disediakan oleh pihak penganjur dan jangan sesekali menunjukkan sikap yang tidak matang dan tidak memberi kerjasama kepada pengadil dan pihak penganjur. Kejohanan yang diadakan adalah untuk menguji skill dan kemahiran permainan, iaitu setiap individu yang mengambil bahagian, dan bukan menguji kekuatan suara atau fizikal. Nombor 5. Pemain sentiasa bersedia untuk menghadapi pihak lawan dengan mengikut dan memantau jadual perlawanan dan menjaga waktu rehat supaya tidak tercicir perlawanan seterusnya. Pemain hendaklah sentiasa berhubung dengan pengurus dan jurulatih supaya dapat menjaga bersama jadual perlawanan selagi pemain atau pasukan belum selesai pada hari kejohanan berlangsung. Nombor 6, perkara yang paling penting kepada pemain selain daripada disiplin adalah jangan ada di antara pemain-pemain mengambil atau menggunakan bahan terlarang seperti perkara yang boleh memabukkan atau menghayalkan. Sebagai ahli sukan, perlu menjaga kesihatan supaya sentiasa sihat dengan amalan pemakanan berkhasiat dan juga melalui latihan jasmani dan tidak bergantung kepada bahan-bahan yang terlarang. Bahagian ketiga semasa kejohanan berlangsung. Nombor 1. Sebelum bermulanya perlawanan, pemain perlu memeriksa kerusi dalam keadaan stabil dan tidak bergoyang. Pemain juga boleh menggunakan atau meletak alas di tempat duduk supaya lebih selesa. Tetapi ketinggian mestilah 50 cm seperti yang dicatat di dalam undang-undang permainan. Seterusnya, pemain memeriksa papan carom berada keadaan yang stabil dan permukaan yang rata dan tidak rosak. Lihat juga bahagian dalam bingkai supaya dalam keadaan memuaskan, supaya dalam permainan nanti pemain mendapat lantunan yang baik. Jika permukaan rosak atau papan carom tidak stabil, maka pemain perlu memberitahu kepada pengadil bertugas untuk diganti atau membetulkan keadaan tersebut. Nombor 2, pemain perlu memeriksa setiap buah carom supaya semuanya dalam keadaan baik dan mempunyai saiz yang sama. Perhatikan supaya buah carom tidak mempunyai kecacatan, terutamanya bahagian tepi. Pastikan juga lampu berada di tengah papan carom dan memeriksa ketinggian lampu yang sesuai supaya menerangi keseluruhan permukaan papan carom. Jika lampu yang dipasang di bahagian hujung atau tepi bingkai, maka pemain boleh mengubah ketinggian tersebut dengan persetujuan pihak lawan.
Tetapi sekiranya lampu digantung daripada atas, maka jika tidak berapa sesuai, lebih baik pemain hendaklah memanggil pengadil untuk mengubah keadaan tersebut. Nombor 3, pemain perlu mengetahui taburan tepung pelicin yang sesuai dengan striker dan juga permukaan papan carom. Taburan yang kurang mungkin akan menjadikan striker dan buah carom akan tersekat-sekat atau terhenti secara tiba-tiba. Manakala jika taburan tepung yang berlebihan pula mengakibatkan striker dan buah carom bergerak terlampau laju dan di luar kawalan. Pemain perlu bijak untuk mengetahui taburan tepung pelicin yang sesuai dengan keadaan papan yang berada di hadapan pemain. Penggunaan brus juga penting untuk membersihkan kawasan permukaan permainan, terutamanya tepung yang terkumpul di bawah bingkai. Jika giliran anda, pastikan brus digunakan sebaik mungkin sebelum giliran anda bermula. Nombor 4, pemain hendaklah menyusun buah carom dengan kemas dengan masa yang paling minimal. Pemain hendaklah memberi isyarat kepada pengadil ketika anda sudah bersedia untuk melakukan pecah mula. Pemain hendaklah mendengar pengumuman pengadil terlebih dahulu sebelum melakukan pecah mula. Pastikan pemain melakukan pecah mula yang terbaik kerana ianya memberi banyak kelebihan dalam permainannya. Nombor 5, pemain hendaklah berada dalam suasana yang tenang dan bersedia untuk menghadapi pihak lawan. Pemain perlu mengelak dari melakukan kesalahan yang mudah supaya tidak timbul keadaan yang tegang di dalam diri anda apabila melakukan kesalahan dan dikenakan penalti. Tekanan akan menjadi lebih tinggi dan jika gagal dikawal dengan baik, ianya akan memburukkan lagi keadaan pemain tersebut. Di samping itu juga, semasa pemain meletakkan penalti atau due, perlu berhati-hati supaya tidak melakukan sebarang kesalahan dan pastikan mengikut seperti undang-undang permainan. Nombor 6, apabila permainan sudah tamat, pastikan terlebih dahulu pemain mendengar pengumuman keputusan rasmi permainan daripada pengadil. Dan selepas itu barulah anda boleh berada dari papan carom berkenaan. Jika pemain memenangi perlawanan tersebut, janganlah meraihkan secara melampau. Hanya sekadar menunjukkan sikap berpuas hati di atas kejayaan dan bersalam dengan pihak lawan yang kalah. Tetapi jika pemain kalah, maka pemain perlu mengucap tahniah kepada pihak lawan dan jangan sesekali menunjukkan sikap yang tidak matang dalam keadaan yang marah atau tidak berpuas hati kepada pihak lawan. Nombor 7, pengurus dan jurulatih perlu melihat pemain-pemain mereka bertanding supaya mudah untuk membuat ulasan atau memberi solusi kepada permasalahan pemain-pemain semasa bermain. Pengurus dan jurulatih perlu memberi semangat dan jangan sesekali mengeluarkan kata-kata menimbulkan ketegangan semasa kejohanan berlangsung kerana ianya tidak menolong ke arah kebaikan, malah mungkin memberi tekanan yang lebih tinggi kepada pemain-pemain tersebut. Nombor 8, apabila tamat permainan, maka pemain perlu bertemu dengan pengurus dan jurulatih dan bertanya di mana kelemahan atau kesalahan yang dilakukan semasa bertanding. Maklum balas ini penting untuk pemain memperbaiki cara permainan supaya tidak berulang dalam permainan seterusnya. Selepas pemain bertemu pengurus dan jurulatih, maka pemain jangan sesekali keluar daripada Dewan Kejohanan. Dan jika perlu, pemain perlu mencari dan melihat pemain-pemain yang handal untuk mempelajari sesuatu daripada mereka. Ini adalah ilmu yang tidak tertulis dan pemain perlu melihat sendiri skill, teknik, permainan dan pengalaman ini akan memberi kelebihan kepada pemain sendiri untuk digunakan di masa hadapan. Nombor 9,
Jika pemain memerlukan rehat secukupnya, maka pemain perlu memberitahu kepada pengurus atau jurulatih supaya mereka berada di gelanggang untuk mendengar pengumuman mengenai keputusan perlawanan, dan yang lebih penting, jadual perlawanan seterusnya yang melibatkan pemain atau pasukannya. Ini bertujuan untuk mengelak daripada jadual perlawanan pihak pengaju tertangguh, dan yang lebih penting daripada itu adalah untuk mengelak daripada kalah tanpa berlawan, iaitu kalah tanpa bertanding. Ini memberikan kemenangan percuma kepada pihak lawan. Nombor 10, di sepanjang kejohanan berlangsung, pengurus dan jurulatih perlu juga mengawal kemarahan atau rasa tidak puas hati kepada pemain-pemain mereka. Ini adalah bagi mengelak pemain-pemain daripada kecewa dan tekanan ke atas mereka. Akhirnya corak permainan mereka akan berubah, malah mungkin lebih teruk lagi dalam perlawanan seterusnya akan tidak dapat melakukan yang terbaik. Apa yang perlu adalah pengurus dan jurulatih hendaklah memberi tunjuk ajar dan kata-kata semangat untuk menempuh perlawanan seterusnya supaya bermain lebih baik daripada sebelumnya. Nombor 11. Di sepanjang kejohanan berlangsung, jurulatih dan pengurus perlu membuat catatan setiap pemain mengenai pencapaian dan kegagalan atau kesalahan semasa perlawanan. Ini adalah sebagai rekod kejohanan. Catatan cukup penting kepada individu dan pasukan secara keseluruhan untuk digunakan semasa bedah siasat selepas kejohanan nanti. Rekod catatan bukan untuk mengecam tetapi melakukan perubahan di masa akan datang ke arah lebih baik supaya tidak mengulang lagi kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain. Bahagian keempat, selepas kejohanan. Nombor 1. Cara terbaik untuk penambahbaikan pengurus bersama jurulatih hendaklah mengadakan sesi bedah siasat bersama pemain-pemain selepas kejohanan. Hasil daripada sesi ini, ketiga pihak iaitu pengurus, jurulatih dan pemain-pemain perlu berlapang dada menerima apa jua maklum balas yang diterima. Dalam bedah siasat ini, hendaklah secara dua hala supaya masing-masing memberi pendapat atau cadangan penambahbaikan untuk masa hadapan. Sesi ini bukan untuk mencari kesalahan tetapi mencari penyelesaian sebagai panduan di masa akan datang ke arah yang lebih baik dan sempurna. Nombor 2. Setelah mengetahui solusi yang diperlukan untuk penambahbaikan, maka bermula dengan pengurus, jurulatih dan pemain-pemain terus bertekad untuk melakukan perubahan. Perubahan yang bakal jalankan hendaklah disegerakan dan jangan bertangguh untuk melakukannya. Sudah pasti, setiap individu berbeza dari segi kekuatan dan kelemahan. Oleh itu, individu perlu mengetahui mana yang lebih diutamakan untuk ditingkatkan demi pencapaian di masa akan datang. Nombor 3. Kepada pasukan yang tidak mempunyai jurulatih, maka tugas pihak pengurusan adalah mencari seorang jurulatih yang berpengalaman untuk membina pasukan yang lebih mantap. Gagal mencari seorang jurulatih menjadikan pemain dan pasukan sukar untuk bergerak lebih jauh di dalam sesuatu kejohanan, kerana seperti berjalan di dalam gelap tanpa cahaya.
Pengurus jangan hanya ingin kemenangan semata-mata sedangkan tiada usaha untuk mempertingkatkan keupayaan pemain di bawah kepimpinannya. Adalah mustahil kejayaan untuk dicapai tanpa ilmu. Nombor 4, jika pasukan masih tidak mempunyai peralatan, terutamanya papan carom, maka tugas pihak pengurusan untuk mencari dan membeli mengikut spesifikasi seperti yang tercatat di dalam buku undang-undang permainan. Pilih jenama yang terbaik dan yang selalu digunakan di peringkat yang tertinggi supaya pemain dapat berlatih dengan lebih selesa dan memahami kriteria papan carom kejohanan. Nombor 5, jika ada di antara pemain tidak mempunyai striker sendiri, maka sudah tiba masanya pemain tersebut mencari dan membeli striker yang bersesuaian dengannya. Pemain hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai 2 striker dan jika lebih itu adalah yang terbaik. Nombor 6, pengurus dan jurulatih pasukan mestilah kreatif dalam membangunkan pasukannya. Carilah idea untuk rangsangan selepas kejohanan dengan memberi hadiah kepada pemain yang paling menonjol di dalam kejohanan hasil penilaian pengurus dan jurulatih. Penilaian pengurus dan jurulatih bukan hanya kepada kemenangan sahaja tetapi juga dari segi komitmen, kerjasama dan nilai terpuji yang ditunjukkan oleh pemain semasa kejohanan berlangsung. Dengan ini, semangat pemain akan meningkat untuk melakukan yang terbaik dari masa ke semasa di masa hadapan. Hadiah pencapaian kepada pemain juga boleh menaikkan moral pemain lain di dalam pasukan supaya bermain lebih baik lagi. Nombor 7, sekiranya ada di antara pemain atau pasukan yang lemah dari segi perjuangan ketika menghadapi perlawanan, maka pengurus perlu mengadakan satu sesi khas untuk memantapkan jati diri dan memberi satu motivasi untuk meningkatkan daya saing semasa perlawanan. Kawalan emosi perlu dikawal dengan baik lebih-lebih lagi ketika dalam perlawanan. Apabila motivasi dibentuk dengan mantap, maka pemain akan bermain dalam keadaan yang lebih stabil dan sentiasa berada dalam keadaan yang tenang. Pemain-pemain hendaklah melihat secara positif daripada inisiatif yang diberikan pengurus kepada mereka dan hendaklah bekerja lebih keras untuk pencapaian pasukan. Nombor 8, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kepada pemain yang lebih serius dan mempunyai minat yang cukup tinggi dalam permainan carom serta ingin maju di dalam permainan mereka, maka saya sarankan supaya membeli satu set papan carom dan dengan ini mudah untuk menjalani latihan di rumah secara konsisten. Ini memberikan kelebihan kepada diri pemain di masa hadapan, kerana latihan di luar jadual latihan adalah cukup penting untuk pencapaian diri pemain di masa hadapan. Jika berkesempatan, pemain perlu juga berhubung dengan pemain yang lebih berpengalaman atau seorang yang dikenali yang mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk menimba ilmu daripada mereka. Oleh itu, sebagai seorang pemain juga perlu mengambil inisiatif untuk terus maju di dalam bidang yang mereka minati. Begitulah penerangan atau tips mengenai persediaan menghadapi kejohanan. Bermula bahagian pertama, persediaan awal latihan.
Bahagian kedua, persediaan sebelum masuk gelanggang. Bahagian ketiga, semasa kejohanan berlangsung. Dan bahagian keempat, selepas kejohanan. Saya mengharapkan anda sebagai pengurus, jurulatih dan pemain carom dapat mempelajari dan memahami keadaan yang lebih baik selepas ini. Persediaan yang saya terangkan cukup penting untuk menjadikan anda lebih berdisiplin, seperti yang saya selalu katakan bahawa bermain dengan mempunyai ilmu adalah seorang yang terbaik. Semoga anda mendapat manfaat pada siri kali ini, dan sehingga berjumpa lagi, like, share, komen dan subscribe Carom for All channel supaya anda mendapat video yang terkini dari masa ke semasa. Carom for All.